Assalamualaikum dan salam sejahtera kusan bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, Ketua Masyarakat digesa untuk mengenal pasti kanak-kanak di kawasan masing-masing yang belum memiliki dokumen kewarganegaraan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng berkata, selaku pemimpin yang paling dekat dengan rakyat, mereka mempunyai kelebihan mengenali status keluarga di bawah seliaan mereka, terutamanya dalam pendaftaran anak-anak yang baru lahir. Menurutnya, ini termasuk mengenal pasti pasangan yang tidak mendaftar perkahwinan mereka atau tidak mendaftar kelahiran anak mereka. Jadi kepada ketua-ketua masyarakat saya suruhlah supaya ambil tahu apa yang berlaku di kampung-kampung, di rumah-rumah panjang. Bukan kita nak ngaco tepikan orang sih. Kita sayang dengan anak. Kerana anak adalah satu harta keluarga. Dan anak mesti diberi pendidikan yang betul supaya mereka akan menjadi anak yang saleh untuk keluarga dan membantu keluarga. Ini yang penting. Beliau berkata demikian ketika majlis penyerahan dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak di SIX di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata kelulusan untuk memberi taraf kewarganegaraan kepada rakyat merupakan di bawah Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, Kerajaan Sarawak hanya dapat membantu mengeluarkan dokumen sementara di SIX bagi penyelesaian sementara. Sebabnya apabila Datuk Fatimah mengambil perkara itu di Kabinet, saya madah kita kesian. Yang menjadi viktim tu ialah anak. Jadi kita carilah selesaikan perkara ini. Alhamdulillah kami ada idea tu dokumen sementara dan Datuk Fatimah berjumpa dengan menteri di Kuala Lumpur dan mereka bersetuju dengan satu formula. Maka akhirnya hari ini dapatlah kita serahkan dokumen sementara. Dalam majlis tersebut, seramai 45 penerima menerima dokumen sementara individu tanpa kewarganegaraan. Pengeluaran D6 ini adalah pelengkap kepada arahan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail untuk menggunakan resit permohonan kewarganegaraan menurut Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara bagi kemasukan ke sekolah dan mendapat perkhidmatan kesihatan di klinik yang disediakan oleh kerajaan di Sarawak. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Div-Div kenamaan yang lain. Sementara itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak sempat menemu bual salah seorang penerima dokumen sementara yang mempunyai sejarah keluarga yang tidak pernah mempunyai dokumen kewarganegaraan. Awang Taha Pengiran bapa angkat kepada Muhammad Rahmat Morah Hadi yang berumur 9 tahun memberitahu beliau menerima anak angkatnya itu semasa berumur 8 bulan yang berstatus gelandangan. Kita dah bermula sejaknya lahir. So my adoption is daripada gelandangan and then both parents are Sarawakian without documents. So dan dari segi kronologi keluarganya yang dulu pun saya ada documents. So but we try, then we get adoption, we go to court, we go to Jabatan Masyarakat, and then we get advice from JKM. So that is now we have D6. Now is the first step to get the citizenship. So akan kami usahakan lagi untuk mendapatkan lebih lanjut lagi pertolongan sokongan daripada Kementerian Keluarga lah. It's the best. So I think the state government is doing the best thing for all Sarawakians. Mudah-mudahan nanti lepas tu kita akan lagi berterusan memberitahu golongan-golongan yang memerlukan sokongan seperti saya lah. Manakala seorang penerima yang berumur 19 tahun, Wilson Teo Lik Ho, menzahirkan rasa syukur kepada Kerajaan Sarawak di atas dokumen yang diterima.
Katanya pemberian dokumen sementara itu membuka peluang untuk beliau dapat akses pendidikan dan kesihatan sekaligus memudahkan urusan beliau untuk keluar dan masuk negeri. Happy je lah. Happy after 17 tahun nunggu IC keluar. Mau keluar pun susah je nak. Sekolah, kedak sekolah kamerang sebelum kamerang ada benar tu kamerang bayar lah. Setahun 300 lebih. Hospital bayar je. 17 tahun tu. Kira susah je lah sebab mau berbayar je setiap tahun, berbayar sebab bukan warga negara. Ya, sampai kini okey lah, dah happy lah sebab dah ada benda tu and senang. Terdahulu dalam program berasingan, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Bintulu Port Holding Berhad yang baharu, Ruslan Abdul Ghani, di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Antara yang turut hadir dalam kunjungan hormat itu ialah Ketua Perkhidmatan Korporat Kumpulan Maslihah Tioh, Eksekutif Bantuan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Nadia Wahid dan Pengurus Komunikasi Korporat Pelabuhan Bintulu Halfi Idris. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk membincangkan kerjasama Kumpulan Pelabuhan Bintulu bagi menyokong usaha Kerajaan Sarawak dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan mencipta peluang pekerjaan di kawasan Sarawak. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada penerokaan peluang pelaburan baru, juga perkongsian berpotensi yang akan memberi faedah kepada kedua-dua pihak. Laporan seterusnya, penduduk kampung Kesindu, Sebuyau bakal menikmati liputan rangkaian telekomunikasi dalam jangka masa yang terdekat. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau, Datuk Julahi Narawi, menara telekomunikasi yang telah siap dibina di kampung tersebut akan memudahkan penduduk setempat menikmati liputan telekomunikasi yang lebih baik. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke tapak projek transformasi luar bandar RTP di daerah Sebuyau pada Khamis. Datuk Julahi menambah, antara projek RTP 2022 DUN Sebuyau di bawah seliaan Jabatan Kerjaya JKA, bahagian semerahan adalah projek menaik taraf jalan raya bernilai RM150,000. Selain itu, katanya projek jalan sepanjang 300 meter di Kampung Kesindu Sebuyau bernilai RM200,000 dilaksanakan di bawah peruntukan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS. Dalam program berasingan, Datuk Julahi memberitahu Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sebuyau mendapat geran bernilai RM30,000 bagi tahun 2023 sebagai bantuan untuk melaksanakan projek ekonomi dan program sosioekonomi ahli yang berdaftar. Jelas beliau ia secara tidak langsung dapat membantu pihak persatuan membangunkan masyarakat nelayan di daerah tersebut. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sebuyau ke-43 di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Khamis. Tambah Datuk Julahi, PNK Sebuyau telah banyak memberi peluang kepada para nelayan khususnya untuk menerima manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Dalam program sama, Datuk Julahi menyempurnakan penyampaian zakat asnaf bagi tahun 2023 kepada 48 penerima dan 10 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2019-2021 yang terdiri daripada anak golongan nelayan kawasan Sebuyau. Beralih kepada laporan mengenai persidangan karbon Asia ACC 2023, menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni, ACC 2023 merupakan platform terbaik untuk membincangkan mengenai pasaran karbon Asia. Jelasnya persidangan selama 3 hari itu telah memberikan tumpuan kepada potensi penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di Sarawak. In the last section today, on CCUS potential in Sarawak, we saw how serious the Sarawak government is in enabling CCUS investments through clear policy and legislation and a structured process managed by a strong company like Petroleum Sarawak Berhad Petros. We encourage every organization who are serious about achieving your decarbonization targets
to explore utilizing CCUS potential in Sarawak with Petros. It has been an honor to have global subject matter experts from more than 9 countries here with us who have imparted their insights on the regulatory framework on carbon markets as well as the future of the Asia-Pacific carbon market, including discussions on how carbon initiatives play a vital role in managing climate change. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Persidangan Karbon Asia 2023 di Kuching pada Khamis. Dalam masa sama, beliau berharap idea dan usaha terbaik yang dikongsikan menerusi ACC 2023 dapat disesuaikan untuk Sarawak sekaligus meningkatkan pelaburan baharu di negeri ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Penyerahan Dokumen Sementara Individu Tanpa Kewarganegaraan di Sarawak D6 di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.